di akhir zaman syaitan, iblis pergi ke sana ke sini setiap hari, setiap saat ingin menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara yang terbaik bagi syaitan dan iblis untuk sesatkan umat ini, lupakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua umat ikut Nabi Muhammad, dunia ni akan aman, dunia ni akan selamat, akan hancur kemungkaran. Bahkan akan gagal iblis, akan menangis syaitan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Syukur pada Allah kita berhimpun berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kata Rasulullah akan mendatangkan rahmat. Selawat kata Rasulullah akan mendatangkan keampunan. Selawat kata Rasulullah akan wangi majlis. Selawat kepada Rasulullah akan terbuka hijab-hijab. Selawat pada Rasulullah akan diberi ma'rifatullah. Selawat pada Rasulullah akan mendapat syafaat Rasulullah. Selawat pada Rasulullah akan terangkat segala bala, segala wabak, segala penyakit dan diberi syifa oleh Allah. Selawat pada Rasulullah akan memberi cahaya dalam hati kita, cahaya pada wajah kita, cahaya pada zahir dan batin kita. Yang berselawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan hajat kita. Maka bersyukur kepada Allah di atas majlis yang besar ini, yang besar, lebih besar daripada majlis-majlis di stadium bola sepak. Kelayakan Piala Asia ini lebih besar lagi, karena majlis kita dipandang oleh Allah SWT. Kerana majlis kita majlis yang kita sebut nama Allah, agungkan Allah, besarkan Allah. Majlis yang kita memuji Rasulullah, berselawat kata Rasulullah SAW. Maka mana lebih baik, ada majlis permainan atau majlis yang berselawat kata Nabi Muhammad SAW. Maka mereka yang datang pada malam ini dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan dijadikan oleh Allah SWT hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh mencari majlis-majlis seperti para malaikat Allah SWT. Kerana Allah ada para malaikat yang tugas malaikat ini mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Mereka berjalan setiap hari di muka bumi ini. Mana majlis yang mereka lihat, majlis itu ada zikir, ada selawat kata Rasulullah SAW, ada ilmu, maka mereka akan duduk mendoakan mereka yang hadir dalam majlis. Di stadium bola sepak walaupun ramai, kemuncak yang mereka akan dapat adalah kegembiraan dengan menangnya tim yang mereka sokong. Tapi kemuncak kita datang ke majlis ini adalah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemuncak kita dapat masuk syurga Allah, dapat nikmat Allah yang kekal selama-lamanya, yang abadi. Dapat lahum ma yasha'un waladaina mazid. Bagi mereka apa mereka nak dalam syurga nanti. Waladaina mazid, dan pada kami ini ada lagi tambahan. Apa mereka nak, mereka akan dapat dalam syurga Allah SWT. Maka kemuncak mana yang jelas, kemuncak mana yang akan mencapai hakikat, dan kemuncak mana yang akan menjadikan kebahagiaan selama-lamanya. Bukan kemuncak di padang bola sepak, bukan kemuncak di permainan, bukan kemuncak di hiburan, bukan kemuncak di mencari duit ataupun wang atau pangkat. Kemuncak segala-gala anugerah Allah adalah apabila kita dapat hadir ke majlis-majlis yang mendatangkan rahmat Allah SWT, mendatangkan pandangan Allah SWT. Barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, falam yu'adzibhu abada, Allah tidak akan azabnya selama-lamanya. Jadi mudah-mudahan dengan kita hadir majlis semacam ini, kita mendapat pandangan Allah SWT, pandangan rahmat daripada Allah. Allah bila pandang dengan rahmat seorang hamba itu pasti akan selamat daripada azab Allah, dan pasti akan mendapat kebahagiaan yang abadi, pasti akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat pandangan Allah SWT. Yang kita berselawat kata Rasulullah, baca syama'il Rasulullah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kenalilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenal yang luas, kenal yang sebenar-benar kenal. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utuskan kepada kita umat sebagai rahmat, sebagai idola, sebagai contoh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu wahai umat, pada diri Rasulullah itu ada ikutan ataupun contoh yang terbaik. Maka bagaimana nak kenal Nabi SAW? Kenali tubuh badan Nabi itu, syama'il Nabi SAW. Kenali khalqiyah Nabi SAW.
Khalqiyah iaitu ciptaan tubuh badan Rasulullah itu macam mana. Khuluqiyah iaitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana. Dua-dua ini mestilah kita mempelajarinya, mendengarnya selalu. Karena pentingnya untuk kita ini masukkan dalam hati kita ini mahabbah, kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang tak cinta Nabi ini walaupun amal banyak, amal dia tak sempurna. Karena sempurnanya amal kita dengan sempurna iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku ini lebih dicintai daripada ibu ayahnya, waladihi, anak pinaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Semua manusia. Maka orang yang sempurna iman walaupun amal dia sikit diterima oleh Allah dan akan masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan kisah masyhur datang badui dalam majlis Nabi tengah khutbah dengan sanad yang sahih. Dia potong khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mata sa'ah ya Rasulullah. Bila kiamat ya Rasulullah? Rasulullah tanya balik, ma'adatta laha, apa yang kau sediakan untuk hadapi kiamat? Dia kata, aku tak banyak semayang, tak banyak puasa, tak banyak sedekah. Walakinni yuhibbullah wa rasulah. Tapi aku ni cinta pada Allah dan Rasulnya. Rasulullah tak kata pun, engkau tak cukup amal. Sikit sedekah engkau, sikit semayang engkau. Tapi Nabi SAW menjawab, anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan bersama dengan siapa engkau kasih. Walaupun amal kau sikit. Yang penting kau cinta pada siapa yang kau kasih. Kau cinta pada Rasulullah SAW. Maka kenalilah bagaimanakah wajah Nabi Muhammad, bagaimanakah rambut Nabi Muhammad, bagaimanakah kulit Nabi Muhammad, bagaimanakah tubuh badan Nabi Muhammad, bagaimanakah ketinggian Nabi Muhammad, bagaimanakah percakapan Nabi Muhammad, bagaimanakah hidung Nabi Muhammad, bagaimanakah kening Nabi Muhammad. Semua itu kita kena pelajari dan kita kena tahu satu demi satu. Kalau betul kita cinta Nabi SAW, kita akan semangat untuk mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW. Seperti orang suka pemain bola sepak, cinta pemain bola sepak, suka Lionel Messi, dia kaji semua biodata tentang Lionel Messi. Bahkan tinggi berapa pun dia tahu. Bahkan tinggi dia tak tahu apa. Tinggi Lionel Messi dia tahu apa. Berapa cm? Berapa cm? Dia tahu tinggi dia tak tahu. Tinggi mak ayah dia tak tahu. Tinggi abang adik dia, kakak dia tak tahu. Tinggi anak-anak dia tak tahu. Tinggi Lionel Messi dia tahu apa. Tinggi Cristiano Ronaldo dia tahu apa. Dia tahu boleh lompat tinggi mana bila tanduk bola apa semua. Ini musibah ini. Karena dia cinta seorang yang kafir dan bahkan dia mengkaji diri yang kafir ini sedalam-dalamnya kerana apa mahabbah cinta pada kafir itu. Tapi tak akan bawa apa-apa kebaikan pada dia nanti di hari akhirat. Cinta kafir, dia tahu tentang kafir, dia kaji biodata kafir, bahkan dia tiru gaya orang kafir. Main macam Cristiano Ronaldo sebiji, bila bergol macam tu. Allah SWT. Macam Cristiano Ronaldo. Sama. Allah SWT. Tak ada bezanya. Bahkan bajunya pun tulis Ronaldo, CR. Semuanya Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Tapi apa yang kita ikut, apa yang kita tahu, adakah memberi keselamatan nanti dari kiamat? Setiap gaya kita tiru Cristiano Ronaldo, adakah menjadi asbab Allah masukkan kita dalam syurga Allah yang tinggi? Mana? Untuk apa kita tiru? Tidak salah untuk kita meniru tekniknya apa semua nak main bagi elok cantik lah. Permainan bagi elok. Tidak menjadi masalah apa, tapi janganlah sampai mengagungkan, mencintai sehingga kita lupa Nabi Muhammad SAW. Pemain bola sepak itu sungguh-sungguh tiru walaupun susah. Nabi Muhammad mudah saja untuk ikut Nabi Muhammad, kita tak ikut. Ini bahaya musibah besar ini. Sedangkan Allah tak kata pemain bola sepak, artis ataupun tokoh-tokoh yang tak bagus ini, Allah tak kata mereka ikutan ataupun contoh yang baik. Allah itiraf Nabi Muhammad SAW. Ini syaitan menipu kita. Di akhir zaman, syaitan, iblis pergi ke sana ke sini setiap hari, setiap saat, ingin menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Dan cara yang terbaik bagi syaitan dan iblis untuk sesatkan umat ini, lupakan pada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu majlis di sana majlis yang tidak disukai oleh syaitan, tidak disukai oleh orang kafir yang musuh Islam. Kenapa? Majlis kita nak ajak sama-sama kita ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau semua umat ikut Nabi Muhammad, dunia ni akan aman, dunia ni akan selamat, akan hancur kemungkaran. Bahkan akan gagal iblis, akan menangis syaitan. Kenapa? Ikut Nabi Muhammad SAW, umat akan dapat rahmat. Umat akan mendapat syurga Allah SWT. Setiap hari iblis dan syaitan dan juga tentera Dajjal dan syaitan, setiap hari mereka mereka idola yang pelbagai untuk kita lupa untuk idolakan Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang ni budak-budak kecil-kecil, mereka idolakan Ultraman, idolakan Spiderman, idolakan Batman, idolakan Cicak Man, tak kira apa lagi, Allah Alam. Idolakan Allah SWT, Doraemon kalau zaman kita dulu. Idolakan. Tapi tak pernah pun terlintas di hati kanak-kanak ini untuk idolakan, untuk kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Ini syaitan menipu kita. Syaitan mengganggu rumah kita, syaitan mengganggu keluarga kita.
Setiap hari syaitan cuba nak palingkan hati kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu dah kalau tak ikut Nabi Muhammad, syaitan akan sesatkan umat. Kerana orang yang ikut Nabi Muhammad akan dipelihara oleh Allah. Ikut selain Nabi Muhammad yang tak bagus, kafir dan sebagainya, akan mendapat musibah daripada Allah SWT. Jadi kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap batang tubuh Nabi Muhammad kenal. Wajah Nabi Muhammad wajah bercahaya. Wajah Nabi Muhammad wajah yang mera'a wajhaka yas'ad. Barang siapa yang lihat wajah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'ad, akan rasa bahagia. Inilah satu qasidah menyebut wajah man ra'a wajhaka yas'ad. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang bersinar-sinar. Ya tala'alahu wajhuhu kal qamari lailatul badri. Bersinar-sinar wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam macam malam bulan purnama. Bersinar. Bahkan Sayyidina Jabir bin Samurah satu hari dia keluar daripada rumah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, keluar Sayyidina Jabir bin Samurah, waktu tu dia ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai baju warna merah. Baju Rasulullah warna merah bukanlah merah yang terang. Yang macam kongsi Pak Choi itu bukan. Baju merah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baju merah yang dia panggil pudar-pudar, dia panggil cair. Merah cair ataupun merah yang dipanggil apa? Macam sebam sikit, yang bukan terang. Merah yang terang itu pakaian orang perempuan. Okey ya? Merah gelap, merah hati, merah yang cair itu pakaian orang lelaki, boleh-boleh saja. Rasulullah pakai warna merah. Rasulullah keluar dari rumah pakai warna merah. Dan malam itu kata Sayyidina Jabir bin Samurah, malam bulan purnama. Bulan kalau purnama ni lawa, cantik. Cahayanya itu indah. Kita tengok tak sakit mata. Elok. Balik kalau kita tengok. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah, Rasulullah pakai baju warna merah. Pada waktu itu bulan purnama, aku tengok wajah Rasulullah yang bercahaya, yang bersinar, yang indah itu dengan keindahan bulan, cahaya bulan. Fawallahi falahu indi ahsanu minal qamar. Demi Allah, Rasulullah ini lebih elok daripada bulan. Macam mana tu wajah Rasulullah? Tak tahu nak tengok wajah Rasulullah SAW. Kalaulah Cristiano Ronaldo main Shah Alam kita pergi nak tengok. Pergi sebab cinta tu, nak tengok sungguh-sungguh tu. Nabi Muhammad kita tak teringin tengok. Bahaya itu, hati kita kotor tu, hati kita gelap tu, hati kita keras tu. Kalau kita hati kita bersih, hati kita lembut, setiap saat teringin nak tengok Nabi SAW. Bahkan minta Allah, ya Allah pertemukan aku dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah hal keadaan para sahabat bila wafat Nabi Muhammad. Setiap hari keinginan mereka yang paling besar bukan makan minum, bukan pangkat, bahkan nak lihat Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu waktu nak meninggal dunia, isterinya kata wa karabah, oh susahlah, oh sulitlah, oh musibahlah kami kita ni, susahlah, habislah, suamiku nak mati. Waktu tu dia dah sakit teruk dah Sayyidina Bilal. Bilal buka mata, Bilal kata la bal wa tarabah, untung bahagia. Kenapa? Ghadan, esok aku nak bertemu Rasulullah dan juga sahabat Rasulullah SAW. Maksudnya sahabat Nabi SAW selepas Nabi wafat, tiap-tiap hari mereka menunggu-nunggu bila hari mereka wafat. Kenapa? Tak tahan menanggung kerinduan nak lihat wajah Nabi SAW. Kita ni tak pernah jumpa Nabi, tak pernah lihat wajah Nabi, tapi tak rindu melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Macam mana? Sahabat yang pernah tengok pun balik masih teringat lagi. Seperti Sayyidina Sauban, tiap-tiap hari yang paling dia nakkan, yang paling dia inginkan apa? Nak melihat wajah Nabi SAW. Tiap hari pergi majlis Nabi, tengok wajah Nabi. Bila dia balik rumah, dia jadi satu perasaan yang rindu untuk melihat lagi wajah Nabi SAW. Nak tengok lagi. Wajah kita bukan macam wajah Nabi Muhammad. Macam mana boleh ada golongan yang kata Nabi Muhammad orang biasa saja? Macam kita, kamu dusta, kamu tipu. Kalau Nabi Muhammad macam kita, mai kami nak tengok wajah hang, tengok. Pelik tak? Syok tak? Sedap tak? Indah tak? Sinar-sinar tak? Mana ada? Wajah Nabi Muhammad lain daripada wajah manusia biasa. Nabi ini basyarun lakal basyar. Nabi itu basyarun, manusia tak, bukan manusia biasa. Macam mana boleh ada orang yang lancang mulut dia, yang tak pernah bagus lidah dia, mengatakan Rasulullah ni tak usah ada puji sangatlah, orang manusia biasa saja, makan macam kita, tidur macam kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalam yang jauh daripada apa yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Rasulullah yang paling, mereka adalah orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agung Rasulullah itu termasuk iman kepada Allah SWT. Kerana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah. Bahkan Rasulullah adalah syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min tawqil qulub. Barang siapa yang agungkan syiar Allah, Allah ni apa? Lambang agama Allah. Bila ada itu menunjukkan adanya agama Allah. Nabi Muhammad ni bila wujud, bila muncul, bila diutuskan, itulah lambang yang paling besar agama Allah SWT.
Siapa agungkan syiar Allah, itu daripada ketakwaan hati. Maka agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah yang agung, hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan puji-puji sangat kan Rasulullah, larang kita puji Nabi Muhammad kan. Muhammad larang kita puji kan. Baca betul-betul hadis tu. Ikut syarahan ulama, bukan ikut syarahan mereka orang main semak. Ikut ulama bukan ikut semak-semak ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah kamu puji aku seperti mana Nasrani puji Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya apa? Nasrani ini dipuji Nabi dia itu Nabi Isa sampai tahap mengatakan Isa itu anak Tuhan. Ada tak kita puji dalam qasidah kita kata Muhammad anak Tuhan? Ada tak? Bila kita kata? Maka selagi mana kita puji itu sampai mana pun masih lagi belum sampai tahap mengatakan Rasulullah itu Tuhan, Rasulullah itu anak Tuhan, maka tidak mengapa silakan puji. Kalaulah puji itu dilarang, bagaimana kita nak kata Quran? Bagaimana kita nak kata kat Quran? Sedangkan Quran memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Allah puji Nabi Muhammad. Rafa'na laka dzikrak amruka Allahumma salli ala Muhammad wa innaka la'ala khuluqin azim. Lagi banyak lagi ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak lagi ayat-ayat yang Allah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita boleh kata tak dipuji Nabi orang biasa saja. Sedangkan wajah Nabi pun tak sama dengan wajah kita dah. Terus Sayyidina Jabir bin Samurah, aku lihat bulan purnama yang bercahaya, melihat wajah Rasulullah yang bercahaya, elok lagi wallahi demi Allah. Bersumpah, wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan. Tunggu nanti bulan purnama, dibuka mata kita luas-luas, tinggal set kita, pergi tengok bulan macam mana punya indah punya cahaya dari purnama tu. Indah sungguh. Pergi tengok. Maka pakat buka luas mata, pergi tengok bulan purnama. Tengok bagaimana indahnya, lembutnya cahayanya, sedapnya bila dilihat. Syok dilihat. Bayangkanlah wajah Rasulullah lebih syok dilihat, lebih sonok dilihat, lebih indah dilihat. Bayangkan macam tu. Sayyidina Jabir bin Samurah mengatakan, "Fala huwa 'indi ahsanu minal qamar." Demi Allah, Rasulullah ini lebih elok, lebih cantik daripada qamar, daripada bulan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kenali wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang bila bertemu dengan para sahabatnya Nabi akan senyum. Kata seorang sahabat Nabi, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, mengatakan, sejak aku masuk Islam sampailah Rasulullah wafat, tidak pernah aku lihat wajah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad melihat wajah aku melainkan dia senyum. Nabi, kata Sayyidina Aisyah, orang paling banyak senyum sekali. Sedangkan Rasulullah paling banyak sekali menerima ujian daripada Allah SWT. Kita kalau diuji oleh Allah, kita boleh senyum lah kawan. Kalau kita tak boleh senyum, kita kurang akhlak. Kalau kita ditimpa ujian, problem, masalah, tapi masih lagi jumpa kau dengan senyum, kita ada akhlak Nabi SAW. Itulah wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Dia balik rumah, balik kerja, isteri dia marah, dia maki dia. Kalau rumah tu kita tak mood. Buang semua itu, tak ada mood, semua buang, simpan dalam ni. Sabar. Zahirkan akhlak Nabi SAW. Ini wajah paling indah. Dibaling, dimaki, difitnah, dicaci, disakiti Rasulullah. Tapi bila bertemu dengan sahabat, tetap saja manis mukanya, senyum mukanya. Seperti mana Allah SWT, Ummu Ma'bad meriwayatkan tentang wajah Nabi SAW. Kata Ummu Ma'bad, wajah Rasulullah adalah wajah yang manis. Wajah manis. Manis wajahnya. Bukan semua orang dapat wajah manis. Wajah manis ni maksudnya sedap bila kita tengok. Masa manis saja muka dia. Senyumnya manis, cakapnya manis. Muka wajah dia panggil apa? Bentuk wajahnya manis. Rasulullah manis wajahnya. Sehingga kan bila siapa tengok Nabi Muhammad SAW akan terpegun. Tak apa budak, tak apa, tak ada masalah apa. Dia Allah SWT. Dia macam mana wajah Nabi SAW, kita kena pelajarinya. Supaya timbul dalam hati kita ta'zim, agungkan, muliakan dan cinta Nabi SAW. Wajah Nabi SAW. Satu hari Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tengah jahit baju. Cerita ni kita selalu cerita dah, jahit baju. Kisah Rasulullah ni banyak kali kita ulang, makin bertambah iman kita. Kalau cerita pasal bola, pasal kereta, pasal motor, cerita tengok tiap-tiap hari, benda yang sama. Boring tak? Boring kerana tak bertambah iman, tak ada kemanisan. Cerita Rasulullah walaupun sehari 1000 kali kita ulang, faham yang lain-lain, rasa yang lain-lain, iman makin bertambah. Kerana Allah firman dalam Quran, wa qul lan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Semua kisah Rasul yang kami kisahkan kepada engkau wahai Rasulullah, dengan kisah ini kami nak teguhkan hati kamu. Iman kamu makin kuat, hati kamu makin teguh. Tambah-tambah kita dengar kisah Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
Penghulu bagi semua para anbiya, para mursalin, iaitu para rasul. Lebih-lebih lagi meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita. Jadi Nabi SAW satu hari Sayyidina Aisyah menjahit baju, dan jahit baju ini kemahiran Nabi-Nabi juga. Nabi pun pandai menjahit, Nabi menjahit kasutnya dalam satu riwayat. Dan di antara Nabi yang pandai menjahit adalah Nabi Idris AS. Tengah menjahit baju, tiba-tiba terjatuh jarum. Waktu itu malam. Sayyidina Aisyah dia ambil pelita, tak nampak jarum di mana. Kerana rumah Nabi SAW lantainya tanah, bukan lantainya kapek. Tengok walaupun lantai yang tanah, tapi dia paling agung sisi Allah SWT. Kita mungkin lantai kita emas sekali pun, mungkin emas dengan lantai kita, tapi kita bagaimana hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi cari tak jumpa. Tiba-tiba ketuk pintu, balik Rasulullah SAW. Waktu Nabi balik bagi salam, buka pintu, kata Sayyidina Aisyah, aku terus melihat jarum itu, terus nampak, oh jarum ambil. Kenapa? Kerana bercahaya yang wajah Nabi SAW. Seperti mana kata para sahabat, kami tahu Rasulullah telah masuk dalam masjid untuk hadir memberi khutbah ataupun solat bersama kami bila masjid itu bercahaya dengan cahaya Nabi SAW. Contoh tu. Itu riwayat tu. Contoh kita ni dah ada lampu dah. Masuk Rasulullah contoh. Lampu indah, cahaya tu lain macam tu. Lain dekat pula dia kata tengok ni fahaman sesat ni kurafat ni, hati-hati ni. Salah pula lah. Allah SWT. Dia tu rajin sangat. Cari salah orang, cari tak betul orang. Rajin sangat. Kan rajin zikir lagi bagus. Dia bila rajin buat benda yang macam tu. Jadi maksudnya contoh sahabat dalam masjid Nabi itu adalah cahaya-cahaya mataharinya yang masuk. Kalau malamnya adalah pelita-pelitanya itu. Tapi kalau Rasulullah masuk, sahabat akan rasa lain. Kenapa? Akan ada cahaya yang indah dalam masjid itu, cahaya Nabi SAW. Itu riwayat macam tu. Jadi kata Sayyidina Aisyah, aku nampak jarum ini. Dan kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, betapa indah dan bercahayanya wajah engkau. Dia kagum tengok lihat wajah suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun man la yarani fil qiyamah. Celakalah orang yang tak dapat lihat wajah aku ini nanti di hari kiamat. Siapa tak boleh lihat nanti dari kiamat, celaka dia. Jauh dari rahmat Allah, tak boleh masuk syurga Allah SWT. Kita tak tahu kita boleh lihat ke tak boleh lihat lagi, wallahu alam. Tapi Rasulullah sebut, celakalah wailun man la yarani fil qiyamah. Celakalah orang yang tak dapat lihat wajah aku nanti di hari kiamat. Celaka Nabi kata. Kerana orang yang tak boleh lihat wajah Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, di mahsyar nanti, orang yang tak berhimpun bersama Nabi Muhammad. Orang yang tak bersama dengan grup Nabi Muhammad. Orang yang tak duduk bawah panji Nabi Muhammad. Dia pergi grup lain tu. Seperti Allah firman dalam Quran, surah Yasin, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hari ini orang mujrim, orang berdosa ini, berpisahlah kamu sekalian. Berpisah. Maksudnya ada kelompok masing-masing. Ini kelompok mukmin, ini kelompok orang musuh Allah. Kelompok mukmin, Nabi Muhammad adalah ketuanya, panji Nabi Muhammad. Kelompok kafir, di situlah adanya Fir'aun, adanya Haman, adanya Namrud, adanya semua orang kafir-kafir dan musuh Allah SWT. Wailun man la yarani fil qiyamah. Mudah-mudahan kita dapat lihat wajah Rasulullah ni bukan dari kiamat saja, sebelum hari kiamat, dalam mimpi kita insya-Allah. Dalam mimpi kita semua dapat lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamathalu bi. Hadis sahih Bukhari itu. Ini bukan kisah-kisah orang buat cerita, ini sahih Bukhari, hadis Nabi SAW. Barang siapa yang lihat aku dalam mimpinya, faqad ra'ani, sungguh dia melihat aku. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Nah, syaitan tak boleh menyerupai aku, tak boleh tiru-tiru wajah aku. Bagaimana kita tahu itu Nabi Muhammad? Hati kita akan iman ni, iman ni ada bahagian ni, iman pada Nabi Muhammad. Akan rasa di iman ini, di firasat ini, di hati kita ni, di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai menyebabkan berubah hati kita, menangis mata kita melihat wajah yang indah, yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wailul liman la yara fil qiyamah. Kata Sayyidina Aisyah, ya wahai Rasulullah, siapa yang celaka itu yang tak dapat melihat wajah engkau? Rasulullah menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Allahumma salli sallim alaihi wa ala alihi wa ala alihi. Maksudnya siapa yang nama aku disebut di sisinya tetapi dia tidak berserak kata aku, orang ni tak boleh lihat wajah aku nanti di hari kiamat. Dengar nama Nabi Muhammad, terus sebut Allahumma salli alaihi ataupun sallallahu alaihi wasallam Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak selawat dengan nama Nabi Muhammad tak boleh lihat wajah Nabi Muhammad. Tadi kita duduk di Yaman, pengalaman kita duduk di Yaman, kalau sebut je nama Nabi Muhammad, penceramah sebut, akan dengar ramai ni sebut Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi ataupun sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Selawat bila dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak selawat tak boleh lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata malu lah nak selawat, yang tengoklah selawat kuat-kuat ni, selawat banyak-banyak ni. Malu dengan selawat. Cakap memfitnah orang, cakap maki mengumpat tak malu pula. Membawang tak malu pula. Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat dapat, anugerah Allah dapat, keampunan dapat, diangkat darjat. Apa yang malunya? Macam orang nak pakai sugi lah, sunnah Nabi Muhammad. Kata Habib Omar, ada orang dia malu nak pakai sugi. Jumpa seorang Habib Hasan Asyatiri, dia kata salah. Dia suruh pakai sugi, ada seorang ni dia malu pakai sugi. Dia tahu, Habib aku malulah pakai sugi ni. Orang tu tengok pakai sugi ni. Kata Habib, engkau tak di jari engkau rokok, engkau isap depan orang, engkau tak malu pula, sugi engkau malu. Sedangkan rokok ni masih ada khilaf. Ada kata haram, ada kata makruh. InsyaAllah semua ni tak isap rokok ni, insyaAllah orang baik-baik soleh ni, insyaAllah. Okay. Kalau nampak tu sangka baik, mungkin dia tak isap, mungkin dia pegang hak orang saja. Ya Allah, senang. InsyaAllah baik-baik semua, insyaAllah kita semua baik-baik, insyaAllah, amin. Jadi, engkau pegang sugi, engkau malu, Habib Hasan Asyatiri. Sedangkan engkau ini isap rokok, engkau tak malu pula depan orang ramai. Sedangkan benda tu tak apa nak elok lah dia panggil. Benda tak elok kena malu sikit, dia panggil. Sugi sunnah Nabi Muhammad malu. Malu bawa sugi, yang tengok apa pula. Lepas tu yang malu bawa rokok, bawa dahil malu, bawa rokok, suria malu, apa semua. Ni dia malu bawa sugi. Sedangkan sugi ni, kata ulama dalam kitab-kitab fiqh menyebut, sugi ini dia lebih bernilai, lebih berharga daripada kerusi-kerusi raja. Kenapa? Dengan sugi RM2 kita dah hidupkan sunnah Nabi Muhammad, dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kursi yang mahal belum tentu lagi boleh masuk kita dalam syurga. Mungkin tu hisap berat itu. Dengan RM2 sugi dapat pahala yang besar sunnah Nabi Muhammad, syaitan pun tak suka. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata orang yang bersugi itu tidak disukai oleh syaitan. Syaitan tak boleh dekat dengan dia, tak suka. Dalam satu hadis Nabi kata syaitan itu dalam hadis yang lain, Nabi dalam kitab Bidayatul Hidayah kita boleh rujuk, ada hadis Nabi, sugi itu mendatangkan ridha Rabb, ridha Tuhan. Siapa nak ridha Allah, sugi. Siapa nak syafaat Rasulullah, sugi. Ini lebih bernilai daripada kursi raja, kata ulama dalam kitab-kitab fiqh. Orang sugi akan cerah matanya. Ada seorang dulu di zaman Salafus Saleh, kalau nak berlaku perang, orang akan cari dia untuk tengok di jauh sana musuh mai ada lagi. Dia orang paling terang sekali mata dia. Apa amalan dia? Bersugi sejak kecil lagi, bersugi, mata dia terang. Sehingga kan dia boleh tengok jarak yang orang tak boleh tengok. Sugi menerangkan mata. Dan kitab fiqh dah sebut. Dia tengok kitab Matul Badarain pada sebut. Dan kitab fiqh yang lain lah. Qadimah Hadramiyah dah sebut juga. Sugi ini dapat memudahkan kita waktu saat nak mati sebut kalimah la ilaha illallah. Kursi yang kita beli ribu-ribu ringgit belum tentu lagi boleh bantu kita ucap la ilaha illallah. Bahkan mungkin kita tengok kursi kita sakit kepala waktu nak mati. Allah, kursi mahal nak tinggal, sakit lah aku. Siapa ambil pula lepas ni? Dengan sugi ni mudahkan ucap kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhir kalamihi, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa ucap la ilaha illallah waktu akhir kalam dia nak meninggal dah, masuk syurga. Dia tak mahu ni masuk syurga. Ucap la ilaha illallah. Sugi. Harga RM2, harga RM1. Allah senang amat. Dalam fadilat-fadilat yang lain disebut oleh ulama, orang yang bersugi ini dia tidak akan bongkok tulang belakang dia. Sebab kita fiqh lah, mazhab Syafi'i. Dan banyak lagi dipanggil apa? Fadilat kayu sugi. Di antaranya akan menguatkan ingatan. Dan memetahkan cakap bagi orang yang tak betah cakap. Sugi selalu. Dan inilah sunnah terakhir yang dibuat oleh Rasulullah waktu Rasulullah nak wafat. Rasulullah kuat amalkan sunnah. Rasulullah yang asaskan sunnah ini. Sugi ni Rasulullah yang asaskan sunnah ini. Bersihkan, sentiasa bersih. Allah nak wuduk, nak sembahyang. Bahkan sampai Nabi kata, kalaulah tidak memberatkan umat aku nak suruh mereka bersugi setiap kali nak sembahyang. Lebih lain setiap kali nak berwuduk. Maksudnya Nabi nak sangat, ingin sangat umat ni semuanya bersugi sebelum sembahyang. Sembahyang yang sugi dengan sembahyang yang tidak sugi, beza yang 70 kali ganda. Itu dia hadis itu. Siapa sembahyang insya' dia sugi 70 kali ganda insya', yang tak sugi 1 kali ganda saja insya'. Sayanglah. Bersugi. Kalau tak ada sugi, guna apa saja yang kesat. Contoh kan kita ujung lengan baju kita boleh-boleh saja. Jari kita tak boleh, tidak sah kalau menggunakan jari kita, kecuali kata ulama fiqh kalau jari kita dah terpotong. Kalau jari kita terpotong, ambil sugi, maka sah lagi sugi. Dapat pahala sugi. Ataupun jari kawan pun boleh juga sah saja. Minta maaf, tolong pinjam tangan aku nak sugi. Boleh-boleh saja. Ya. Kau kata ni apa ni yang ni? Teruk sangat ni. Teruk apa ni dapat pahala tak ada? InsyaAllah hang pun dapat pahala bagi aku tangan jari yang sugi aku. Dia teruk sangat tu. Okay. Jadi guna apa saja yang ada. Kain-kain yang ada. Sugi, beli sugi, esok beli sugi.
Yang hitam yang molek tak ada sunnah Nabi SAW. Cincin pakai, tak kira jari manis ke jari kelingking ke, kalau ikut riwayat jari kelingking lah, tapi jari manis pun boleh. Tak ulama hasil sunnah juga. Pakai lebay, kalau tak orang pakai lebay pun tak apalah, pakai pakaian yang terhormat, yang tutup aurat elok, ini ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah SWT, ataupun kita nak pakai baju apa saja yang tutup aurat, tak apalah, silakanlah. Jangan pakai baju yang buka aurat saja, itu yang penting. Jadi Allah SWT, sugi tu, sugi. Kata ulama, itulah sunnah terakhir yang Nabi buat sebelum Nabi wafat. Waktu Nabi nak wafat, dah nazak, dah sakit. Waktu tu Nabi tengok dekat Sayyidina Aisyah tu ada sugi. Nabi minta Sayyidina Aisyah ambil sugi tu. Dan sugi tu belum lagi dipotong ataupun dilembutkan. Sugi kalau tak lembutkan, di ujung lain macam ni. Dan Sayyidina Aisyah waktu tu gigit lembutkan sugi. Rasulullah sugi. Lepas Rasulullah sugi, Rasulullah wafat. Kalau kita ulang, besarnya sugi sampai akhir sekali Rasulullah nak wafat masih sugi lagi. Macam kita sugi, macam kita dengan kayu sugi. Amalkan kayu sugi. Jadi Allah SWT, jadi akhlak Nabi SAW, kita nak tiru Nabi SAW, nak kenal Nabi SAW. Jadi wajah Nabi ni, wailun siapa yang disebut nama Rasulullah di sisinya, tak berselawat, orang ni akan celaka, tak dapat lihat wajah Nabi SAW. Ini baru kita bicara tentang wajah Nabi SAW. Ada seorang kafir itu, dia dengar orang cucuk dia. Kalau bahasa kita, dia orang batu api main kat dia, cucuk dia, kata apa? Muhammad jahat, Muhammad tak bagus, Muhammad ini, Muhammad ini. Muhammad ni buat ini, pecah belah korang, apa semua, tak elok lah. Tak elok sebut, kita pun sebut tak elok. Dia kata tak elok pasal Nabi Muhammad. Akhirnya orang ni rasa benci pada Nabi Muhammad. Dia kafir. Duduk di Mekah, Nabi dah di Madinah waktu tu. Akhirnya waktu nak berlaku perang, dia angkat senjata, dia kata nanti di medan perang, tunjuk mana Muhammad, aku akan bunuh dia. Sedangkan dia tak pernah melihat wajah Nabi Muhammad dan akhlak Nabi Muhammad. Waktu masuk medan perang, orang kata itu Muhammad tu. Dia tengok pertama kali, dia kata apa? Wallahi demi Allah, ini bukan wajah orang penipu. Ini wajah orang jujur. Dia pergi berlari kepada Rasulullah bukan untuk bunuh, dia kata Islamkan aku wahai Rasulullah. Akhirnya dia duduk belakang Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, dia mati syahid pada waktu itu juga. Kata Habib Omar, dia meninggal, dapat syahid, masuk syurga, belum solat lagi, belum zakat lagi, belum puasa lagi, belum tunaikan lagi perintah Allah yang lain. Tapi disebabkan hanya melihat wajah Nabi Muhammad, dia menjadi syahid dan ahli syurga. Masuk Islam kerana wajah Nabi SAW. Jadi ini wajah Nabi SAW. Jadi ini kita bicara tentang wajah Nabi SAW. Kening Rasulullah itu mengikut kelopak mata Rasulullah. Rasulullah kalau syama'il ada kelopak mata. Kalau Nabi contoh kita contoh orang yang duduk bawah lampu, kita nampak macam bulat sini hitam. Kelopak dia kelopak mata. Dan kening Rasulullah ikut kelopak mata. Macam bulan sabit tu. Dia halus macam tu. Dan kening Rasulullah bila dilihat daripada jauh nampak macam bersambung, dilihat daripada dekat nampak tak bersambung, tak ada kosong, tak sambung. Dan hidung Rasulullah mancung, tapi taklah mancung sangat, pertengahan saja. Dan ujung hidung Rasulullah memancarkan cahaya, ada macam cahaya. Macam tu, wallahu alam. Kita kena tengok sekali insya-Allah wajah Nabi SAW. Tak di dunia, kalau tak di dalam mimpi kita pun, mudah-mudahan di barzah kita. Tak di barzah pun, mudah-mudahan di mahsyar kita. Dalam syurga nanti insya-Allah. Wajah Nabi SAW itu, pipi Nabi SAW itu sama. Nabi bukanlah wajah dia itu mukatham, iaitu mukatham ni kalthum. Orang kata umul kulthum. Kulthum ni apa? Pipi tembam. Pipi tembam ni pipi wanita. Rasulullah pipi dia pipi lelaki, pipi yang panggil sama, tak tembam. Pipi Nabi SAW sama rata. Dan wajah ataupun kulit Nabi SAW putih kemerah-merahan. Lawa, segak, putih kemerah, bahkan bercahaya pula wajah Nabi SAW. Bahkan bukan setakat wajah Nabi bercahaya, seluruh badan Nabi bercahaya. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tangan Rasulullah pun bercahaya. Itu Nabi SAW. Rambut Nabi SAW, rambut yang luar biasa. Rambut yang tidak uban. Kecuali akhir-akhir umur Nabi, Nabi baca surah Hud. Dekat ayat, fastaqim kama umirta. Tetaplah, istiqamahlah. Seperti mana diperintahkan kepada kamu. Ayat ni Nabi rasa berat. Nak istiqamah, nak tetap tu susah, berat. Berat Nabi fikirkan beratnya ayat ini, surah Hud. Maka beruban rambut Nabi SAW. Tapi waktu mana Nabi wafat, umur lebih kurang 63, uban Nabi tak sampai 20 helai pun. Maksudnya Rasulullah walaupun 63, muda, macam umur 30. Kita umur 30 tak tahu beruban lah. Rasulullah umur 63, kita 36, Rasulullah 63, tak sampai 20 helai uban. Adakah Rasulullah macam kita? Nak tahu Rasulullah macam kita? Tu kita tengok, buka tengok kepala dia, uban berapa dah? Umur 40. Rasulullah tengok uban 63, umur tak sampai 20 helai. Bahkan rambut Rasulullah rambut yang luar biasa. Sina riwayat hadis, Sina Khalid Al-Walid, dia kalau berperang dia tidak akan kalah kalau dia memimpin perang.
Satu perang dia memimpin perang, tiba-tiba dipukul topi dia. Riwayat ni masyhur. Orang pukul topi dia jatuh. Dia turun daripada kuda, dia usaha untuk ambil topi ni walaupun orang nak tikam dia. Dia tak heran dah, tikam lah. Habis perang, sahabat kata, kenapa engkau bahayakan diri engkau, wahai Khalid? Dia kata, aku tak kisah kalau aku mati sekalipun. Dalam kitab Imam Al-Muhaddis Syekh Abdullah Sirajuddin mensyarahkan hadis ni, mengatakan topi Sayyidina Khalid Al-Walid disaksikan oleh para sahabat topi yang lusuh saja. Kan topi mahal. Maksudnya buat apa nak ambil topi lusuh tu? Tinggallah, bahaya nyawa kau. Topi yang lusuh ni apa nak ambil juga? Sayyidina Khalid Al-Walid, walaupun aku terbunuh aku akan ambil topi aku. Kenapa? Dalam ni ada satu lain buat Nabi SAW. Dalam ni ada satu lain buat Nabi SAW. Aku tak mau tengok kafir pijak rambut Nabi SAW. Sahabat tak bagi pijak rambut Rasulullah belum selai. Apatah lagi diri Rasulullah takkan berkebiak dipijak oleh kafir. Ni kuatnya pembelaan mereka pada Rasulullah SAW. Maka dengan berkat rambut Rasulullah itu, Allah beri nusrah kemenangan pada Khalid Al-Walid. Kita, ini syirik ni, tabaruk ni syirik. Kamu yang tak faham. Kamu yang tak faham akidah Quran, akidah Nabi Muhammad dan para sahabat. Sedangkan Quran Allah sendiri ajak. Mana Khalid Al-Walid ambil ni? Daripada ajaran Nabi Muhammad, daripada ajaran Quran. Dalam Quran ni Allah cerita tentang tabut. Dalam tabut ni ada apa? Ada tongkat Nabi Musa, ada serban Nabi Harun. Dan ada beberapa lagi barang. Tahmilul malaikah, Allah sebut dalam Quran. Malaikat duk tanggung bawa, memuliakan tabut ini. Ada barang peninggalan Nabi-Nabi. Berkat maksudnya benda yang mulia, tanggung. Tahmilul malaikah. Dan tabut ni kisah dia macam ni, disebut dalam tafsir. Mana-mana pemimpin Bani Israel, Allah akan turunkan tabut pada dia. Dia akan pegang. Tabut ni bila ada pada Bani Israel, bila dia berperang, tak akan kalah. Kenapa? Barakah tabut yang bersama mereka. Allah akan turunkan kemenangan sebab serban seorang Nabi ataupun tongkat seorang Nabi. Allah turunkan kemenangan. Ini bukanlah serban Nabi-Nabi mana, inilah rambut Nabi SAW. Lebih lagi Allah turunkan kemenangan. Maksudnya diri seorang Rasul itu rahmat semuanya. Maka bila kita ada bersama kita, Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan kemenangan. Itu dipanggil asbab kemenangan, asbab barakah, iaitu diri Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Jadi itu Khalid Al-Walid, akidah para sahabat Nabi SAW. Mungkin kalau sahabat-sahabat Nabi hidup pada hari ini, orang kata itu sufi-sufi tu, syirik-syirik kafir, kurafat tu. Sahabat Nabi mungkin dia kafirkan. Kenapa? Salah faham dia, ekstrim faham dia, ditipu oleh syaitan. Nak kafirkan umat Nabi Muhammad, akhirnya bunuh umat Nabi SAW. Akhirnya halalkan dakwah umat Nabi SAW. Mana-mana kumpulan yang mereka ujung mereka punya fahaman mereka itu, yang kemuncak fahaman mereka adalah bunuh, kafirkan orang dan bunuh, itu fahaman belakang mereka iblis, kata ulama. Kerana iblis sahaja yang suka membisik kepada kita kaum muslimin untuk berbunuh sama kita. Seperti mana Habil atau Qabil bunuh Habil. Syaitan membisik, bunuhlah saudara kamu. Jadi para hadirin sekalian, hendaklah mengenali Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka tak cinta, kata pepatah. Memang betul, dalam agama pun diajak kita kenal dulu baru cinta Nabi SAW. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, akan ada kekuatan hati kita nak ikut Nabi SAW. Semua kita nak ikut Nabi Muhammad, akhlak nak ikut Nabi Muhammad, semuanya. Lebih-lebih akhlak lah. Bukan sekadar pakaian, akhlak tu lebih utama lagi lah. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita nak memaaf sama kita, kena ada sifat maaf sama kita. Nabi seorang pemaaf. Fa'fu anhum wasfah, Allah firman Al-Quran. Maafkanlah mereka wahai Rasulullah, yang menyakiti engkau, yang maki engkau semua, dan lupakan kesalahan mereka. Dan Rasulullah seorang pemaaf. Tidak ada orang yang lebih pemaaf daripada Nabi Muhammad SAW. Kita kena tengok akhlak Nabi Muhammad, pemaaf. Berapa orang dah sakiti kita? Berapa orang dah fitnah kita? Berapa orang dah buat cerita kita tak elok pada kita? Maafkan saja. Ada orang tanya, Ustaz, saya boleh maafkan tapi luka tak boleh nak dipulihkan. Tidak ubat bagi luka hati. Luka di jari tak apa, jangan luka di hati. Tak ada. Okay. Allah senang. Jadi Allah senang. Contoh dia kata patah kaki, biar patah kaki jangan patah kaki, jangan patah hati. Masya Allah. Biar luka di jari jangan luka di hati. Dia luka di hati tak ada ubatnya. Yang penting maafkan saja. Tak ada ubat, ada ubat tak ada ubat serah pada Allah. Banyakkan zikir selawat, insya-Allah ada ubat dah. Yang penting maafkan dulu. Akhlak Rasulullah tidak buka aib orang, jangan buka aib orang. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggembirakan sahabat, gembirakan sahabat-sahabat kita. Akhlak Rasulullah meraihkan orang, tidak melekehkan orang, tidak menghina, tidak merendahkan kawan. Maka itu yang merendahkan kawan kita. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu matlamat majlis kita. Kita nak keluar pada majlis-majlis macam ni, kita tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang masuk dalam padang bola sepak, seperti orang masuk di stadium, tak kira Bukit Jalil ke Shah Alam ke, orang masuk stadium tengok seorang pemain import yang hebat main, timbul hati dia apa?
Aku nak tengok pemain ni. Esok aku main bola di Padang, tempat aku, taman aku nak main macam dah. Keluar daripada stadium nak jadi macam main bola sepak. Kita keluar daripada majlis Nabi Muhammad, tak mau jadi macam Nabi Muhammad akhlak. Masalah problem tu hati kita. Maka keluar dari majlis ni dengan azam nak ikut Nabi Muhammad, nak contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak berselawat banyak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan kita buat macam ni, walaupun kita lemah, kita ni banyak dosa, tak larat, letih, maksiat banyak, hati keras, InsyaAllah dengan banyak selawat ikut Nabi Muhammad, usaha ikut sunnah, Allah akan beri lembut hati, rahmat dalam diri kita. Allah akan kuatkan kita dan Allah beri istiqamah pada kita. Yang penting usaha ikut Nabi saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah jadikan kita adalah umat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tidak haramkan kita semua untuk melihat wajah Nabi Muhammad yang mulia. Semoga Allah tidak celakakan kita terhalang untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Semoga Allah anugerahkan kita rezeki kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mimpi kita di barzah kita di mahsyar nanti dalam syurga berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan janganlah disebabkan maksiat mata kita ini Allah halang kita untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah SWT bersihkan mata kita dari maksiat dan dosa, muliakan mata kita untuk melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT hidupkan hati kita dalam mencintai Allah, mencintai Rasulullah, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ringankanlah lidah-lidah kami semua untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak-banyaknya selawat ya Allah. Jangan kau ringankan lidah kami bercakap perkara yang kau tidak ridai, perkara yang diharamkan oleh engkau ya Allah. Jauhkanlah perkara yang kotor yang di lidah kami ya Allah. Masukkanlah perkara yang baik, perkara yang mendatangkan cahaya. Berbanyakkan selawat, banyakkan zikir, baca Quran, menyampaikan kebaikan, berdakwah ke jalan Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami semua ni hamba-hamba-Mu yang soleh, yang dekat dengan-Mu, yang meninggalkan maksiat, yang sentiasa taat pada-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami hamba-hamba dan pemuda-pemuda yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, yang menjadi tentera Rasul-Mu ya Arhamar Rahimin, memperjuangkan agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada majlis ini dalam keadaan kami telah diampunkan oleh-Mu ya Allah. Gugurkan semua dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa saudara kami ya Allah. Keluarkan kami dari majlis di Zahafiz ini ya Allah. Keluarkan kami dalam keadaan hati kami ini penuh kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kau muliakan kami untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan kami dari majlis ini ya Allah dalam keadaan engkau telah memberi anugerah yang besar pada kami ya Allah. Beri syurga kebahagiaan selama-lamanya pada kami ya Allah. Keluarkan kami dari majlis ini ya Allah dalam keadaan kami bawa rahmat ke rumah-rumah kami ya Allah. Bawa berkat ke rumah-rumah kami ya Allah. Menjadikan rumah-rumah kami semua ya Allah dengan berkat majlis ini ya Allah. Rumah yang penuh dengan rezeki, diluaskan rezeki, dikeluarkan segala kesempitan, segala mudarat, segala pertelingkahan, pergaduhan. Ya Allah, jadikanlah sebab hadir kami ke majlis ini, kau jadikanlah kebahagiaan untuk rumah tangga kami, kebahagiaan isteri kami, kebahagiaan suami kami, kebahagiaan ibu ayah kami, keluarga kami, anak-anak kami, zuriat kami. Jadikanlah semuanya kebahagiaan, soleh dan solehah ya Arhamar Rahimin. Beri sebesar ganjaran kepada mereka yang menganjurkan program ini, daripada grup Hijrah Clubnya, daripada Al-Kahfinya, dan semua mereka yang berkhidmat, yang berusaha payah untuk masak, untuk menjamu tetamu Rasulullah, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ya Allah engkau beri mereka sebesar ganjaran atas khidmat ini dan utamakan mereka untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapa yang khidmat dalam majlis ini engkau pertemukan dia dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kami ini ya Allah. Kerana asbab mereka khidmat kami adanya majlis ini ya Allah. Maka mereka yang asbab wujudnya majlis ini engkau dahulukan mereka untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dalam mimpi mereka di barzah, mereka di mahsyar, dan juga nanti di dalam syurga ya Arhamar Rahimin. Beri segala ganjaran kepada mereka yang beri tempat ini ya Allah, yang beri peluang kepada kami untuk hadir majlis ini ya Arhamar Rahimin. Beri kepada mereka tunaikan segala, kabulkan segala hajat mereka ya Allah. Hajat mereka yang hadir ini ya Allah, kabulkan semuanya ya Allah. Beri kesembuhan kepada mereka zahir dan batin, kepada keluarga mereka kesembuhan zahir dan batin. Dan berkat salawat kepada Nabi Muhammad ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, engkau kuatkanlah kami untuk bangun salat malam ya Allah, untuk salat tahajud, untuk munajat padamu, untuk istighfar di akhir malam ya Allah. Kuatkanlah kami untuk menjaga salat fardu, salat 5 waktu, salat berjemaah ya Arhamar Rahimin, untuk amalkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Dia orang mana? Orang Texas. Agama apa? Dia kata, me got no religion. I was born in Christian, but now I believe nothing. I believe no God and I believe no hereafter. I feel peace here. I got peace here. Saya dapat ketenangan, bahagia kat sini, dia kata. Salah jalan ni saya kata. Bahagia bukan kat pantai ni. Bahagia kat sini.